Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali dalam slot PDPR Kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema yang sama, unit yang sama. Tajuk kita pada hari ini ialah waspada selalu. Murid-murid boleh buka buku teks kamu pada halaman 46. Aspek yang akan kita pelajari pada hari ini ialah aspek tata bahasa. SKP kita ialah 5.1.4 dalam kurungan 4. Baiklah, kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata tanya mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan, diharapkan pada akhir sesi PDPR ini, murid-murid dapat membina 5 ayat tanya dengan betul dan tepat berpandukan kata tanya yang telah diberikan. Baiklah, kita lihat semula apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya. Baik, kata tanya ini cikgu percaya awak telah pernah belajar semasa tahun 2. Ini sebagai ulangan sahaja. Kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya boleh wujud di awal, di tengah atau di bahagian akhir ayat. Ya. Okey, awak harus maklum bahawa kata tanya ini memang pernah diajar pada tahun 2 dan boleh wujud di bahagian pangkal atau di bahagian tengah ataupun di bahagian akhir ayat. Maksudnya boleh wujud di mana-mana bahagian. Tapi kebiasaannya kata tanya ini wujud pada bahagian pangkal ayat. Kalau ayat yang biasa, ayat tanya yang biasa memang dia terletak pada bahagian awal atau bahagian pangkal ayat. Ya. Baiklah, biasanya setiap kata tanya akan diikuti dengan partikel kah. Selalunya biasanya memang ada partikel kah yang mengiringi setiap kata tanya. Di belakang kata tanya akan diikuti dengan partikel kah. Ya. Partikel ada 2, satu partikel lah, satu partikel kah. Untuk konteks kata tanya ini, kita gunakan partikel kah. Baiklah, ini kata tanya yang biasa awak jumpa. Baik, yang pertama apa, yang kedua siapa, mana, bila, berapa, mengapa, bagaimana. Tadi cikgu ada terangkan bahawa setiap kata tanya ini selalunya akan diikuti dengan partikel kah. Ya. Kalau apa, dia akan jadi apakah. Kalau siapa, akan jadi siapakah. Kalau bila, akan jadi bilakah. Kalau berapa, akan jadi berapakah. Kalau mengapa, akan jadi mengapakah. Kalau bagaimana, akan jadi bagaimanakah. Cuma yang kelainannya berlaku di sini ada pada perkataan atau kata tanya mana ni, biasanya kita akan tambah di bahagian hadapan. Jadi dia akan jadi di manakah. Ya. Kah tu ada pada setiap kata tanya. Cuma yang specialnya untuk perkataan mana ini, kita ada penggunaan di bahagian hadapan kata tanya. Baik, kita lihat pula fungsi atau cara penggunaan kata tanya ini berdasarkan pada konteks. Baik, apa? Apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara? Ya, kita guna untuk tanya satu perkara, kita gunakan perkataan apa. Siapa lebih merujuk kepada orang. Orang atau individu. Biasanya siapa ni kita akan jawapannya akan berupa kata nama ataupun frasa nama. Ya. Selalunya bila kita gunakan siapa ini, selalu kita iringi soalan siapa ini, kita akan gunakan kata pancangan. Ya. Kata pancangan selepas perkataan siapa, kita gunakan kata pancangan yang untuk membina soalan menggunakan kata tanya ini. Ingat, ya, kita mesti ikuti dengan kata pancangan yang. Siapakah yang? Baru kita panjangkan soalan ini menjadi ayat tanya yang lengkap. Untuk
mana tadi cikgu dah terangkan di awal kata tanya mana ni mesti dimulai dengan di ya. Jadi di manakah ini kita gunakan untuk menanyakan tentang tempat ya ataupun menanyakan nama sesuatu, tempat atau lokasi berlakunya sesuatu ataupun lokasi tempat kejadian atau peristiwa ya. Baik, kemudian bila. Bila ni kita lebih merujuk kepada masa berlakunya sesuatu perkara atau kejadian. Kemudian kita ada berapa di sini, berapa ini merujuk kepada bilangan atau jumlah. Kemudian kita ada mengapa ini menunjukkan penggunaan untuk pertanyaan sebab musabab berlakunya sesuatu perkara ataupun kejadian ya. Dan akhir sekali kita ada bagaimana ini lebih merujuk kepada cara berlakunya sesuatu perkara atau kejadian. Baiklah, kita buka buku teks kita pada halaman 46. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia. Baik, kita masih berada pada buku teks jilid 1, muka surat 46. Kita akan pelajari tajuk hari ini, tajuk waspada selalu. Dah tak nampak dah. Okey, tajuknya ialah waspada selalu. Inilah teks yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum tu cikgu suka nak terangkan kalau awak dapat lihat teks ini ya, teks ini berkenaan dengan Nabila dan bapanya, tapi apa yang cikgu nak beritahu hari ini berkenaan dengan warna-warna di dalam teks ini. Ya, warna-warna di dalam teks ini kalau awak dapat lihat ada banyak warna ya. Ada warna merah, okey. Ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna coklat. Cikgu rasa warna coklat. Kemudian ada warna biru cair. Kemudian kita ada warna merah jambu. Kemudian kita ada warna coklat cair di sini. Baik, warnanya pun ada macam-macam. Kenapa warnanya banyak sangat ni? Ya. Rasa pelik tak banyak sangat warna ni, macam mana kita nak baca warna ada banyak ni. Baik, sebenarnya warna yang banyak ini mempunyai fungsi atau tujuan ya untuk fokus untuk pembelajaran khas. Fokus khasnya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita nak belajar tentang kata tanya ya, ingat ya kata tanya. Okey, kita nak belajar kata tanya dan warna-warna yang mengiringi warna-warna yang ada dalam ni adalah mengiringi kata tanya yang telah diberikan pada halaman berikutnya. Sila simak. Okey. Begini ya. Okey, kita ada kata tanya di mana. Kita ada kata tanya siapa, bila, berapa, apa, mengapa dan bagaimana. Baik, setiap kata tanya ini merujuk kepada awak tengok kat sebelah ya, halaman sebelah dia. Yang ni warna merah. Di manakah Nabila membaca buku? Jawapannya ada di sebelah sini. Yang warna merah ni, Nabila sedang membaca buku di dalam bilik. Baik. Warna ini sebenarnya dipadankan mengikut jawapan atau soalan. Bagi soalan ini, padanan jawapannya adalah warna yang sama. Ya, begitu juga bilakah ini kata tanyanya dipadankan dengan jawapannya juga berwarna hijau di sini. Okey. Sehingga habislah ya. Warna purple pula di sini. Begitu juga dengan warna biru ni. Di sini jawapannya. Manakala warna merah jambu ni jawapannya di sini. Dan akhir sekali yang bagaimanakah ini jawapannya yang warna merah juga.
Jadi kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Okay, cikgu nak awak baca petikan ni, awak fahamkan petikan ini dengan bersungguh-sungguh. Okey, dan apa sebenarnya yang penting yang perlu awak buatnya adalah di bahagian slide berikutnya. Okey, cikgu akan beri sedikit penerangan mengenai petikan ini, tapi cikgu nak awak buatlah ya. Cumanya cikgu takkan beri penerangan yang panjang lebar sebab cikgu percaya benda ni awak sudah pelajari. Ini hari ini sebenarnya lebih bersifat ulangan saja. Jadi cikgu harap tak ada masalah. Baik, kita tengok yang pertama. Soalan atau kata tanya yang pertama, mana. Cikgu dah cakap tadi, mana ni mesti dimulai dengan di. Okey, di mana. Di manakah? Sepatutnya soalan ini setakat ini sahaja kata tanyanya. Tapi dalam teks ini awak telah diberikan jawapan yang lengkap. Maksudnya soalannya, ayat tanyanya sudah lengkap. Jadi awak tak perlu buat. Tapi cikgu nak terangkan supaya lebih jelas. Baik, Nabila membaca buku di dalam biliknya. Ini jawapan. Jawapan ini sudah diberi. Okey, jawapan ini sudah diberi di dalam buku teks awak. Kalau awak tengok warna merah tadi, ya, kalau cikgu tak silap memang warna merah. Sekejap cikgu semak buku teks cikgu. Ya, warnanya memang warna merah. Okey, dia dah bagi warna merah. Soalan ni, kata tanya ni pun warna merah. Jadi, macam mana ayat tanya ni boleh lengkap? Bermakna di manakah ini dia ambil dari perkataan ini. Dari sini, di manakah Nabila membaca buku? Maksudnya, bila nak bina soalan, selepas perkataan kata tanya, awak harus sambung dari bahagian awal jawapan tu hingga kepada soalan yang awak hendak tanya. Baik, di manakah Nabila membaca buku? Bila nak tulis jawapannya, dari perkataan yang kedua, Nabila membaca buku di dalam biliknya. Baru selesai satu. Baik, untuk soalan yang kedua. Siapa? Siapa merujuk kepada nama orang. Dalam konteks petikan ini, kata nama ataupun frasa nama. Mana-mana satu boleh. Bila kita nak tanya pasal orang, kita gunakan kata tanya siapakah. Awak masih ingat tak lagi cikgu kata kalau kita guna perkataan kata tanya siapakah, kita harus iringi dia dengan kata pancangan yang. Ya? Okey? Baik, kata pancangan yang. Maknanya di sini kalau awak bina ayat, awak kena mulakan dengan siapakah yang. Okey? Jadi, jawapannya ada diberikan di bawah ni. Okey, tapi takkanlah awak nak salin siapakah yang ayahnya mengingatkan Nabila. Okey, itu tak betul kalau macam tu. Jadi, bila awak nak bina soalan ni, perkataan yang pertama ni awak harus gugurkan. Awak harus gugurkan perkataan pertama ni, barulah awak salin seterusnya yang ni semua. Okey. Untuk melengkapkan ayat tanya. Jadi, ayat tanya awak yang kedua haruslah berbunyi, siapakah yang mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku di rak. Jadi, bila awak buat macam tu, barulah ayat tanya awak lengkap. Faham? Baik, kita tengok seterusnya. Bilakah?
Ya. Bila. Bila ni kita bubuh partikel kah, maka jadilah bilakah untuk soalan yang ketiga. Bila biasanya merujuk kepada masa berlakunya sesuatu perkara. Masa. Ingat ya, masa. Baik. Bila nak tulis, awak kena salin daripada mula ayat. Cikgu dah kata bila kita nak salin, kita kena salin dari awal ayat. Kemudian barulah kita berhenti untuk mencari jawapan. Okey, kemudian baru kita berhenti, barulah kita sambung dengan jawapan yang sepatutnya. Tapi awak tak boleh terus tulis jawapan sebab kalau terus tulis jawapan maknanya ayat awak tu tak gramatis, tak lengkap. Kalau cikgu nak bagi markah, kalau 2 markah, mungkin awak akan dapat 1 markah sahaja. Jadi awak kena buat dengan ayat yang lengkap. Jadi bila awak tulis bilakah ini, awak perlu salin dari sini. Okey, sehingga habis. Awak salin ra itu telah dipasang. Jadi yang perkataan telah ni mungkin awak perlu gugurkan dia. Tak perlu tulis. Kalau awak tulis nanti susunan ayat tanya awak akan jadi tak gramatis. Baik, bilakah ra itu dipasang? Jadi jawapannya akan jadi ra itu telah dipasang 3 tahun yang lalu. Maka lengkaplah jawapan awak bila awak tulis macam tu. Begitu juga dengan berapa, menanyakan tentang bilangan dan jumlah. Okey, yang ini special sikit. Berapa? Berapakah? Jawapan dah diberi, oleh itu buku-buku dirak haruslah tidak banyak dan penuh muatannya. Yang ini awak kena fikir sendirilah. Ya. Dia bertanya tentang muatan buku. Baik, maksudnya berapakah apa? Bilangan buku ke? Dekat sini ada tulis bilangan buku ya. Atau jumlah buku ke? Atau berapakah bilangan muatan buku yang boleh disusun? Ya, disusun di rak. Yang ni perkataan-perkataan yang penting ni awak perlu ada. Tulis kat sini. Dia tanya tentang bilangan. Jadi awak tulislah berapakah bilangan atau jumlah buku yang perlu ada di rak. Ataupun berapa muatan buku yang perlu ada di rak. Demikianlah ya cara awak, cikgu nak tengok bagaimana cara awak mengolah jawapan bagi soalan kata tanya menggunakan kata tanya ni. Dan awak perlu buat sendirilah, awak perlu lengkapkan sendiri. Begitu juga dengan yang ni, dia dah sediakan kata tanya ya, apakah objek ataupun menanyakan sesuatu perkara, benda atau binatang. Okey, apakah objek ke atau sebagainya lah. Yang ni awak kena fikir sendiri. Yang ni mengapa? Okey, dia tanyakan tentang sebab musabab mengapa. Okey, mengapa perbuatan tu tak boleh? Mengapa begini? Mengapa begitu? Yang tu awak kena lengkapkan sendiri. Cikgu rasa cikgu tak perlu huraikan lagi sebab benda ni adalah benda yang sama yang pernah kita bicarakan sebelum ini atau pernah cikgu sampaikan sebelum ini. Baik, begitu juga sampai soalan nombor 7. Okey, yang ini awak kena buat dalam buku kecil awak. Buku kecil yang semalam awak buat latihan tu. Ya. Buku kecil yang mana? Buku nombor 1. Buku nombor 1 buku apa? Buku yang petak tu, buku tata bahasa. Awak perlu buat macam mana? Buat macam ini. Okey. Macam mana macam ni cikgu? Okey, macam biasa cikgu kena terangkan lagi sekali. Mesti ada hari, ada perkataan tata bahasa, ada tarikh. Cikgu nak pastikan awak mesti tulis semua benda ni. Dan yang paling penting yang ini. Mesti tulis ni. Ini penting sangat ni. Awak perlu tulis ni. Cikgu nak awak tulis di SKP ni supaya senang cikgu nak tulis markah bagi PBD awak atau tulis awak punya TP. Okey, macam mana
arahannya ialah bina soalan menggunakan kata tanya yang diberikan. Jangan lupa tulis ini. Buku teks muka surat 46. Macam biasa, kalau ada biasa dengan Cikgu Sabah dah pernah ajar sebelum ni, benda-benda tu wajib awak tulis dalam buku tulis awak. Ya, sebab untuk memudahkan cikgu. Nak pemberian markah PBD ke atau ngisi borang transit. Baik, nak macam mana? Okay, buat macam ni, salin jadual macam ni. Soalan beserta jawapan, kemudian soalannya. Soalan beserta jawapan, kemudian soalannya awak perlu lengkapkan kat sini. Nombor 1, nombor 2, awak salin semualah ya. Ada 7 semua awak salin. Awak buat kotak-kotak ni. Selepas satu kotak, selang satu baris. Ingat ya, kena selang satu baris atau 2 baris pun boleh lah. Kemudian baru buat kotak yang lain. Okey, ingat ya, jangan tulis dalam satu kotak. Cikgu nak awak buat kotak yang berasingan supaya lebih jelas. Baik, cikgu rasa sekian dulu untuk hari ini. Selamat belajar dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.